أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin. Dan kurnianya dapat kita berkumpul lagi dalam muzakarah fatwa walaupun dengan atas sekalian kerana pandemik COVID-19 yang melanda di negara kita ini. Marilah sama berdoa agar wabak COVID-19 segera amin. Baik, minggu muzakarah fatwa kita kali ini membincang yang akan pemohon kita sebentar lagi. Tahu saya, pemohon ini berasal daripada Putrajaya. Betul tak Ustazah Nabila? Ya, betul Datuk Mufti. Baik, sudah tak Ustazah maklumkan kepada pemohon bagi mengikuti sesi muzakarah kita pada hari ini. Ya Datuk Mufti, saya sudah maklumkan kepada pemohon dan beliau dijemput untuk menyertai muzakarah atas talian tepat pada jam 8.30 pagi. Mungkin kita boleh tunggu sebentar ya Datuk untuk memberi peluang kepada pemohon untuk menyertai muzakarah kita pada hari ini. Assalamualaikum Cik Faris. Waalaikumsalam. Nampak saya ke? Belum lagi Encik Faris. Boleh nampak dah? Belum. Sebentar ya. Encik Faris ada masalah lain ya? Tak apalah Encik Faris, kalau ada masalah untuk buka kamera mungkin boleh dengar suara saja kan? Okey ke Datuk Mufti? Maafkan saya, kenapa? Adakah kita perlu teruskan muzakarah pada hari ini? Okey, nampaknya line pemohon okey sikit. Kita boleh teruskan ya Datuk Mufti? Boleh nampak saya ke? Boleh Encik Faris? Silakan. Okey. Baik, terima kasih diucapkan kepada Sahibul Samah Mufti. Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan kepada Encik Faris. Sebelum kita meneruskan muzakarah kita pada hari ini, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang pemohon, yang mana beliau merupakan mewakili Masjid Putra Putrajaya untuk membentangkan permohonan kepada Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Nama beliau ialah Encik Muhammad Faris Ahnaf bin Muhammad Suhaimi. Beliau merupakan seorang pesara askar dan menetap di Putrajaya. Beliau kini memegang jawatan sebagai pengerusi Masjid Putrajaya. Dengan ini saya menjemput saya bersama Mufti bagi meneruskan muzakarah kita pada hari ini. Dipersilakan. Baiklah, sebelum saya memulakan sesi muzakarah, saya rasa lebih baik saya memperkenalkan terlebih dahulu barisan ahli jawatan kuasa fatwa yang hadir pada hari ini. Sama membincangkan isu ini. Yang pertama adalah setiausaha saya, iaitu Ustazah Nabila Syahira. Seterusnya pegawai buhut, iaitu Ustazah Nur Alia Farhana. Pegawai istimbat Ustazah Nurdini. Pegawai takbir dan diplomatik, iaitu Ustazah Siti Nur Nasuha. Turut hadir pada muzakarah fatwa atas talian pada kali ini adalah penolong pegawai hal ehwal Islam, iaitu Ustazah Nur Atilia Mardiha.
seterusnya pensyarah di Universiti Bahasa Malaysia iaitu Ustazah Nurul Midan dan juga pensyarah dari Universiti Sultan Zainal Abidin iaitu Dr. Ummu Aida. InsyaAllah tanpa membuang masa, saya mempersilakan Encik Faris untuk bertanyakan soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Hanaf dari Putrajaya. Terima kasih kepada semua jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan kerana memberi peluang kepada saya untuk mengajukan permohonan ini. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Saya merupakan jemaah sekaligus sebagai pengurusi di Masjid Putrajaya. Hajat saya datang sini adalah untuk memohon supaya jemaah di Masjid Putrajaya dapat diberikan kelonggaran supaya dapat solat seperti normal, iaitu solat dengan merapatkan saf antara jemaah. Hal ini kerana kawasan Putrajaya telah diklasifikasikan sebagai kawasan zon hijau COVID-19. Selain itu, jemaah juga memandang isu ini sebagai perkara yang tidak akan ada penghujungnya. Data juga menunjukkan bahawa kes COVID-19 yang berpunca daripada masjid adalah sangat sedikit. Di samping itu, masyarakat setempat menilai bahawa SOP di masjid sangat ketat berbanding pengawalan SOP di pusat hiburan dan sebagainya. Contohnya, stadium dan sebagainya. Mari kita lihat perlawanan antara bola sepak Terengganu versus JDT baru-baru ini di Stadium Gong Badak, di mana tiada langsung penjarakan sosial antara penonton. Selain itu, pusat hiburan seperti Sunway Lagoon juga tidak mengamalkan penjarakan sosial. Hal ini kerana mereka mandi di dalam satu kolam dan mereka rapat antara satu sama lain walaupun bukannya daripada satu rumah yang sama. Justru itu para jemaah bingung mengapa di masjid perlu solat secara jarak sedangkan pusat hiburan tidak mengamalkan penjarakan sosial seperti yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Adakah SOP ini hanya wujud untuk institusi keagamaan sahaja dan tidak diguna pakai untuk institusi yang lain? Dan adakah COVID-19 hanya akan terkena kepada jemaah masjid jika mereka merapatkan saf solat? Perkara seperti ini lama kelamaan dapat menimbulkan kemarahan umat Islam di negara kita. Baik, terima kasih kepada Encik Faris kerana berani mengutarakan isu ini. Isu ini memang sedang berlega-lega dalam masyarakat kita pada hari ini. Ya, Encik Faris bermula daripada virus COVID-19 ini muncul lagi sehinggalah sekarang. Isu soft ini tidak pernah reda daripada bibir masyarakat kita pada hari ini. Jadi sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, saya ingin membuka sesi soal jawablah kepada semua ahli jawatan kuasa perundingan hukum syarak untuk mengajukan soalan kepada pemohon jika ada apa-apa kemusykilan berkenaan isu yang diketengahkan ini. Baik, terima kasih Datuk Mufti. Izinkan saya bertanya kepada Encik Faris, selepas kerajaan mengumumkan pembukaan semula aktiviti keagamaan di masjid, adakah peratusan jumlah jemaah yang hadir ke masjid mempunyai perbezaan dengan jumlah jemaah sebelum adanya pandemik? Maafkan saya Encik Faris, mungkin Encik Faris terlupa untuk terima kasih. Ya betul, jumlah jemaah yang hadir ke masjid sebelum dan selepas pandemik mempunyai perbezaan yang sangat ketara. Sebelum adanya pandemik ini, masjid kami mampu menampung kapasiti jemaah yang banyak. Tetapi hal ini berubah apabila PKP diarahkan. Walaupun masjid kelihatan penuh dan dengan jemaah, namun begitu jumlah jemaah itu masih belum mampu menandingi jumlah jemaah sebelum adanya COVID-19. Hal ini berpunca daripada peraturan SOP yang menyarankan agar membuat penjarakan fizikal sesama jemaah. Keadaan inilah yang menyebabkan sebuah masjid kelihatan penuh walaupun jumlah jemaah yang hadir adalah sedikit. Tambah-tambah lagi sekiranya keluasan sesebuah masjid itu agak kecil. Baik Encik Faris, terima kasih atas jawapan itu. Baik, Assalamualaikum Encik Faris. Saya ingin bertanya berkenaan pelaksanaan solat jemaah.
Adakah jemaah-jemaah di Masjid Putrajaya masih melaksanakan solat jemaah bersama di masjid ketika pandemik ini, atau mereka masih memilih untuk menunaikan solat secara bersendirian di rumah mereka masing-masing bagi mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak terkena wabak COVID-19? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah Dini. Kami jemaah masih melaksanakan solat jemaah bersama di masjid ketika pandemik ini. Hal ini kerana kami mengikuti dengan baik saranan kerajaan supaya mematuhi SOP yang telah disediakan. Terdapat juga jemaah yang hadir di masjid dan apabila mereka mendapati suhu mereka melebihi suhu yang sepatutnya, mereka mengambil langkah inisiatif untuk pulang ke rumah untuk solat di rumah sahaja. Selain itu, terdapat juga segelintir jemaah yang solat di rumah bagi mengelakkan penularan COVID-19 ini. Baik, Cik Faris. Izinkan saya juga untuk bertanya kepada Cik Faris. Adakah pernah menjadi polemik atau pergaduhan dalam kalangan jemaah Masjid Putrajaya terhadap penjarakan atau perapatan saf ketika solat berjemaah sepanjang wabak ini? Ya Dr. Widat. Saya perhatikan semenjak wabak COVID-19 ini muncul, sedikit demi sedikit pergaduhan berlaku dalam kalangan jemaah kami. Pada awalnya mereka benar-benar patuh akan SOP yang telah ditetapkan, akan tetapi setelah hampir 2 tahun kita berhadapan dengan wabak ini, masyarakat sudah menjadi bosan dengan SOP yang perlu dipatuhi bagi jemaah masjid. Baik, soalan terakhir daripada saya. Adakah terdapat jemaah yang tidak menunaikan solat Jumaat atas sebab tidak bersetuju dengan penjarakan saf ini? Ya Dr. Widat, saya juga ada membuat beberapa soal selidik berkenaan dengan hal ini. Dan didapati sebanyak 85% jemaah masjid yang tidak menunaikan solat Jumaat atas faktor tidak bersetuju dengan penjarakan saf ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, apabila saf dijarakkan, kapasiti di masjid juga perlu dikurangkan. Oleh itu, jemaah yang tidak berpeluang untuk menunaikan solat Jumaat ini lama kelamaan memandang remeh tentang kewajipan solat Jumaat. Kerana bagi mereka, jika mereka pergi ke masjid sekalipun sudah tentu masjid sudah penuh. Faktor yang kedua, terdapat juga segelintir jemaah yang memandang penjarakan saf ini adalah sebagai satu bid'ah. Jadi mereka mengambil inisiatif untuk terus meninggalkan bid'ah ini dan mereka solat zuhur di rumah seperti biasa. Jadi saya kadang-kadang berasa sedih dan kelirulah bagaimana untuk mengatasi masalah ini, yang mana ianya berpunca daripada isu penjarakan saf ini. Baik, terima kasih kepada Ustazah Nabila, Ustazah Dini dan Dr. Widat. Jika ada sesiapa yang ingin mengajukan soalan lagi, silakan kita buka lagi sesi soal jawab bersama pemohon. Baik, jika tiada apa-apa soalan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Faris atas kelapangan waktu untuk bersama kita pada hari ini. Jadi Encik Faris, soalan yang diajukan tadi InsyaAllah akan dibincangkan dalam muzakarah fatwa terlebih dahulu. Setelah itu, keputusan fatwa akan diputuskan berkenaan isu ini, ya Encik Faris. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Faris. Sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi menerima soalan saya. Ya, sama-sama. Sama. Assalamualaikum. InsyaAllah setelah kita meneliti penerangan dan perbincangan sebentar tadi, saya rasa eloklah kita menyegerakan proses penentuan hukum. Jadi semua jelaskan dengan perbincangan tadi? Semua jelas, Datuk Mufti. Jelas, Datuk. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu, saya ingin memulakan sesi muzakarah ini dengan ayat Al-Quran. Ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-59. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian, jika kalian kelab berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, iaitu Al-Quran dan Rasulnya, iaitu sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Jadi apa yang saya ingin highlightkan kepada berdasarkan ayat taat kepada ulil amri, itu para pemimpin lah dalam kalangan kamu, dalam kalangan kita lah maksudnya. Menurut tafsir Al-Jalalain, ulil amri ni maksudnya para penguasa di antara kamu, iaitu apabila mereka menyuruhmu agar mentaati Allah dan Rasulnya, dan jika kamu berbeza pendapat ataupun bertikai faham tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunnahnya. Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan dengan lebih lanjutlah, jadi kita hendaklah meyakini bahawa taat kepada pemimpin juga merupakan kewajipan sekiranya perkara yang ditaati itu tidak bercanggah dengan hukum syarak, insya-Allah. InsyaAllah kita akan bincangkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan juga pendapat-pendapat para ulama dan sebagainya. Seterusnya kita menjemput Dr. Ummu Aida untuk menjelaskan sedikit berkenaan penularan wabak COVID-19 yang mana sekaligus memberi kesan kepada tata cara hidup masyarakat Islam, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan agama. Terima kasih kepada Datuk Mufti. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, penularan penyakit berjangkit ini iaitu COVID-19 yang semakin berleluasa ini telah pun memberikan perubahan drastik kepada seluruh masyarakat, iaitu kita boleh lihat pada tata cara kehidupan masyarakat itu sendiri dari segi ekonomi, sosial, budaya. Termasuklah aktiviti-aktiviti keagamaan seperti rumah-rumah ibadat. Okey. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan seperti yang kita tahu telah menetapkan SOP, iaitu Standard Operating Procedure, yang mana perlu dipatuhi oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti keagamaan. Iaitu dengan menghadkan kehadiran dan pergerakan para jemaah, di mana hanya sejumlah bilangan yang kecil daripada ahli jawatan kuasa masjid, surau sahaja yang dibenarkan untuk melaksanakan solat berjemaah di surau tersebut. Okey, baiklah. Sebelum kita membahaskan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan isu yang timbul ini, jadi kita perlu mengetahui hukum merapatkan saf ketika solat berjemaah ini, di mana terdapat dua pendapat yang dinyatakan oleh para fuqaha mazhab. Okey, pendapat pertama yang mana adalah wajib ke atas para jemaah untuk merapatkan saf ketika solat berjemaah, yang mana berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min wara'i zahri." Yang mana maksudnya lurus dan rapatkanlah saf kamu kerana sesungguhnya aku dapat melihat kamu di belakangku. Riwayat Al-Bukhari. Okey, manakala terdapat satu lagi pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama, yang mana menyatakan bahawa hukum merapatkan saf ketika solat berjemaah ini adalah sunat muakkad. Okey, pendapat ini dapat dinyatakan berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyata saffi min tamamis solat." Yang mana maksudnya luruskan saf kamu kerana sesungguhnya meluruskan saf itu merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat. Riwayat Muslim. Okey,
Di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj juga, yang mana Imam Al-Khatib Asy-Syarbini juga menjelaskan bahawa solat yang dilakukan adalah saf walaupun tidak merapatkan saf. Yang mana petikan daripada kitab Mughni Al-Muhtaj, maksudnya disunatkan menutup ruang-ruang kosong pada saf serta disunatkan untuk tidak mulakan saf yang baru sehingga saf yang pertama telah penuh terlebih dahulu. Juga disunatkan untuk dibuka saf bagi sesiapa yang menghendakinya. Kesemua ini adalah mustahab hukumnya dan bukan suatu syarat. Sekiranya mereka para jemaah menyelisihinya, maka solat mereka adalah sah berserta hukum makruh. Okey. Tuntasnya, pendapat yang kedua ini jelas menyatakan hukum tidak merapatkan saf ketika solat berjemaah adalah makruh dan tidak berdosa. Namun pada masa yang sama, mereka terlepas daripada mendapat ganjaran kebaikan yang besar kerana meninggalkannya. Baik, itu sahaja daripada saya dan Mufti. Dr. Muaidah, maaf bertanya. Berbalik kepada isu yang dibahaskan, iaitu berkenaan dengan penjarakan saf ketika solat berjemaah, bolehkah Ustazah beri satu hujah yang dipegang oleh jumhur ulama yang mana menyeru supaya umat manusia supaya menjauhi daripada perkara yang mendatangkan kemudaratan? Itu saja soalan daripada saya. Baiklah, terima kasih Ustazah Dini atas soalan yang diajukan. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang mana menyeru manusia supaya menjauhi daripada perkara yang mendatangkan kemudaratan dan kebinasaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Yang mana maksudnya dan jangan menjerumuskan diri kamu ke dalam jurang kebinasaannya. Okey, di dalam tafsir Ibnu Katsir ada menyatakan bahawa ayat ini membawa maksud jangan melemparkan diri kamu ke dalam jurang kebinasaan, iaitu jangan meninggalkan perjuangan untuk menegakkan agama Allah sebab itu bermaksud binasa. Okey, jelas ayat ini menunjukkan bahawa Islam amat menyeru kepada seluruh umatnya supaya menjauhi kemudaratan sehingga membawa kemudaratan kepada diri sendiri, termasuk larangan daripada memasuki atau mendekati mana-mana tempat yang telah diketahui akan mendatangkan kemudaratan kepada diri kita jika kita memasuki tempat tersebut seperti dijangkiti wabak berpenyakit dan sebagainya. Oleh itu, samalah situasi dengan SOP yang telah dibuat oleh pihak kerajaan yang mana menghadkan kedatangan para jemaah ke masjid dan surau serta suruhan untuk menjarakkan saf antara satu sama lain ketika melaksanakan solat berjemaah. Perkara atau larangan ini merupakan satu langkah awal untuk mengelakkan kemudaratan ke atas masyarakat. Dan ia juga adalah satu cara untuk membendung penularan COVID-19 ini daripada terus merebak dan menjangkiti kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada Dr. Muaidah di atas penjelasannya sebentar tadi. Perkara yang dapat saya simpulkanlah berdasarkan penjelasan yang dibuat oleh Dr. Muaidah adalah arahan pemimpin untuk menjarakkan saf dalam solat berjemaah bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Memperkenalkan SOP dalam segala aktiviti yang melibatkan orang ramai yang mana perlu dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia, terutamanya yang berkaitan dengan aktiviti keagamaan, iaitu dengan menghadkan kehadiran dan pergerakan para jemaah, di mana hanya sejumlah bilangan yang kecil daripada ahli jawatan kuasa masjid dan surau sahaja dibenarkan untuk melaksanakan solat berjemaah di masjid dan surau tersebut. Seterusnya, berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh Dr. Muaidah tadi,
dapat juga kita simpulkan bahawa SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan adalah tidak bertentangan dengan hukum syarak. Ini adalah kerana solat dengan tidak merapatkan saf itu bukanlah syarat sah solat dan bukan pula rukun dalam solat. Bahkan hanyalah untuk mencantikkan solat. Jadi telah jelaslah bahawa hukum tidak merapatkan saf ini ketika solat berjemaah ini adalah makruh dan tidak berdosa. Namun pada masa yang sama mereka terlepas daripada mendapat ganjaran kebaikan yang besar kerana meninggalkannya. Maka dengan ini saya buka kepada mana-mana pihak untuk mengemukakan hujah ataupun dalil. Baik, terima kasih Datuk Mufti. Seperti mana yang kita semua tahu, wabak penyakit COVID-19 ini tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Akan tetapi pada ketika itu terdapat penyakit lain seperti penyakit taun yang mempunyai sifat yang sama seperti COVID-19 ini, iaitu sejenis penyakit yang boleh menjangkiti orang lain. Di sini dapat saya nyatakan mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahbuju minha." Yang bermaksud, apabila kamu mendengar bahawa taun menimpa suatu kawasan atau suatu tempat, maka janganlah kamu masuk ke dalam kawasan tersebut, dan apabila kamu berada di dalamnya, janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis ini jelas menyatakan bahawa Rasulullah SAW telah memberi peringatan untuk tidak mendekati mana-mana kawasan yang telah diketahui akan penularan suatu wabak, terutamanya wabak taun, bagi melindungi diri dari dijangkiti penyakit tersebut. Betul juga jika seseorang yang mendapati dirinya dijangkiti wabak tersebut, maka hendaklah dia tidak keluar daripada kawasan rumahnya supaya dapat menghalang wabak tersebut daripada dijangkiti orang lain. Hal ini samalah seperti wabak COVID-19 ini, di mana wabak ini merupakan virus yang boleh dijangkiti dan amat berbahaya sehingga ianya menjadi salah satu penyakit yang boleh membawa kepada kematian. Oleh itu, wabak COVID-19 ini juga boleh diiktibarkan sebagai taun berdasarkan ciri-ciri kesamaan yang terdapat padanya. Perkara ini juga bertepatan dengan hadis riwayat Muslim. Nabi SAW berkata, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Yang bermaksud, apabila kamu mendengarnya wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Oleh itu, dalam konteks membenarkan perapatan saf ketika solat berjemaah dikala tersebarnya wabak COVID-19 ini adalah perkara yang amat tidak patut untuk dijalankan, kerana hadis yang saya telah nyatakan tadi juga jelas menyuruh kita menjauhi perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Oleh itu, pada pendapat saya, selagi mana adanya wabak COVID-19 ini di negara kita, kelonggaran untuk menjarakkan saf ketika solat berjemaah ini perlu dilakukan demi menjaga kemaslahatan umat Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustazah Atilia selaku Pendahulu Pegawai Ahli Ikhwan Islam yang telah mengemukakan dalil maupun hujah mengenai perkara yang berkaitan dengan wabak dan yang sewaktu dengannya. Maka dengan itu telah saya dapat simpulkanlah bahawa perkara yang dilakukan oleh pihak kerajaan adalah bertepatan dengan syariat Islam, yang mana mencegah ataupun menekan penularan penyakit berjangkit dengan melaksanakan penjarakan saf ketika solat berjemaah di masjid adalah diharuskan dan sekaligus dapat menjaga kemaslahatan umat Islam dari terkena wabak penyakit. Dan seterusnya saya menjemput pegawai istimbat, iaitu Ustazah Dini, untuk menjelaskan kaedah fiqh mengenai isu penjarakan saf ketika solat berjemaah. Dipersilakan. Baik, terima kasih Datuk Mufti. Bagi kaedah fiqh yang saya dapat berkenaan isu penjarakan ketika solat berjemaah adalah kaedah irtikabul dararul akhafu lidaf'id dararil azam.
Maksudnya mudarat yang lebih kecil dilakukan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Jadi kaedah ini boleh dipahami dengan maksud perbuatan yang mudarat boleh dilakukan untuk menyelamatkan suatu keadaan dari terjadinya perkara mudarat yang lebih besar atau lebih teruk. Oleh demikian, pertimbangan yang paling besar adalah untuk menghapuskan mudarat yang lebih besar berdasarkan kaedah fikih. Ini menunjukkan bagi keadaan terkini bahawa jika orang Muslim dijangkiti wabak COVID-19 yang boleh merebak kepada orang lain, hendaklah mereka menjalankan soft ketika solat berjemaah masa pandemik wabak COVID-19 ini dengan bertujuan untuk mengelak penularan wabak berlaku. Okey, baik Ustazah Dini. Jadi berdasarkan kaedah fiqh yang dinyatakan tadi kan, kita dapat lihatlah bahawa pencerakan soft ni adalah adalah untuk membendung mudarat yang lebih besar, betul? Ya, betul Saudara Nisa. Jadi soalan saya, ada ke kaedah fiqh yang lain yang bersesuaian dengan isu ini ataupun ialah kaedah fiqh lain yang boleh diguna pakai sebagai hujah yang mengharuskan penjarakan soft ni? Okey, itu saja. Baik, terima kasih Saudara Suha. Baik, bagi kaedah fiqh yang lebih terperinci adalah kaedah dar'ul mafasid a'la minal masalih. Maksudnya menjauhi mafsadah lebih utama daripada mendatangkan maslahah. Berdasarkan kepada kaedah fiqh, boleh dikatakan bahawa kaedah berlaku. Jika terdapat pertemuan antara mafsadah dan maslahah, maka menolak mafsadah itu adalah tindakan yang didahulukan pada kebiasaannya. Hal ini kerana syariat lebih mementingkan dalam meninggalkan perkara yang dilarang daripada melakukan suatu perintah. Tambahan pula, kemudaratan yang ditimbulkan dari perkara yang dilarang amatlah bercanggah dengan hukum syarak dalam perkara larangan. Kaedah fiqh ini juga amatlah sesuai untuk diaplikasikan dalam situasi penjarakan soft ketika solat berjemaah masa pandemik wabak COVID-19 ini. Masalah ketika solat berjemaah adalah menampakkan soft, tetapi jika perbuatan menampakkan soft itu dapat mendekatkan para jemaah kepada mafsadah, iaitu mendatangkan risiko dengan berlakunya penularan wabak COVID-19, maka usaha bagi mendapatkan maslahah hendaklah dilepaskan bertujuan untuk menjauhi mafsadah. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-An'am ayat 108 yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tasubbul latina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu memaki Tuhan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Hal ini nyata membawa maksud bahawa Allah SWT melarang menghina mereka, iaitu orang kafir. Walaupun penghinaan itu mengandungi maslahah, kerana perbuatan menghina itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih dahsyat daripada hal itu sendiri, iaitu orang-orang kafir akan membalas kembali dengan menghina Allah SWT hingga melampaui batas yang sepatutnya tanpa disedari oleh mereka yang jahil itu. Beri lagi kaedah fiqh yang lain, iaitu kaedah karahah tazulu bil hajah. Maksudnya, hukum makruh itu hilang sekiranya terdapat keperluan. Perkara ini bermaksud sesuatu yang hukumnya makruh di dalam solat akan menjadi tidak makruh apabila terdapat keperluan untuk melaksanakannya. Dalam erti kata lain, hukum asal bagi penjarakan soft adalah dimakruhkan dan ianya menghilangkan pahala bagi solat berjemaah. Namun sekiranya penjarakan soft dilakukan kerana keperluan seperti berada dalam keadaan wabak, maka perkara ini tidak menjadi makruh atau haram. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah telah mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamil Ummah bint Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abdul As bin Rabi'ah bin Abdi Syams fa idza sama wada'aha wa idza qama hamalaha. Maksudnya, baginda pernah bersolat dalam keadaan mendukung Ummah bin Zainab
binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Abu Al-As bin Rabi'. Apabila baginda menukungnya dan apabila baginda sujud, baginda meletakkannya. Telah diterangkan dalam kitab Al-Minhaj Syarh Muslim, Imam Nawawi berkata, suatu perbuatan dengan gerakan yang sedikit di dalam solat adalah diharuskan. Sekiranya pergerakan berlaku 2 kali, maka ia tidak membatalkan solat, akan tetapi lebih mengutamakan untuk meninggalkannya kecuali ada keperluan. Sesungguhnya pergerakan kerana keperluan itu tidak dimaksudkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustazah Dini di atas penjelasan beliau mengenai kaedah fiqh yang mana beliau menjelaskan 2 kaedah fiqh yang mempunyai hubung kait dengan isu penjarakan saf ketika solat berjemaah di masjid. Jadi saya dapat simpulkan bahawa kaedah fiqh yang diutarakan sebentar tadi adalah bertepatan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dengan memperkenalkan SOP di dalam masjid, yang mana para jemaah ini diminta untuk melakukan penjarakan sosial semasa solat berjemaah. Penjarakan ini dilakukan untuk memutuskan, tujuannya untuk memutuskanlah rantaian COVID-19 dan mencegahnya daripada terus merebak dalam kalangan ahli masjid. Selain itu juga perkenalkan SOP ni dengan penjarakan 1 meter, kalau tak silap saya memang 1 meter pun, juga merupakan ikhtiar kerajaan untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, insyaAllah. Dan seterusnya berdasarkan perbincangan yang sebelum ni, jadi saya ingin menjemput Ustazah Widat selaku pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mengemukakan pendapat dan hujah sama ada bersetuju atau tidak dengan permohonan ini, memandangkan isu ini sedang hangat dibahaskan dalam masyarakat kita pada hari ini. Dipersilakan Ustazah Widat. Pertamanya diucapkan terima kasih kepada Sahibus Samahah Mufti atas peluang yang diberikan untuk saya berkongsi pendapat terhadap perkara ini. Saya berpandangan bahawa dengan merapatkan SOF, ia akan mengembalikan momentum dakwah Islam yang seiring dengan perkembangan semasa. Pada masa kini, indikator negara berada pada petunjuk gerbang fasa endemik di mana setiap negeri telah memasuki fasa yang keempat. Ia juga diikuti dengan kadar vaksinasi negara yang sudah melebihi 80% secara keseluruhannya. Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam satu hadis tentang kesempurnaan solat berjemaah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu aqimus saffa fi salati fa inna iqamata saffi min husni salati. Rawahu Muslim. Maksudnya, luruskanlah saf di dalam sembahyang kerana meluruskan saf itu termasuk dalam kesempurnaan sembahyang. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga telah bersabda tentang cara yang baik dalam merapatkan saf, iaitu aqimus sufufa wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadru furjatin li syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'a Allah. Rawahu Abu Dawud. Maksudnya, luruskanlah oleh kamu saf-saf dan sejajarlah di antara bahu-bahu kamu, tutupilah celah-celah dan berlaku lembutlah ketika memegang tangan saudaramu, iaitu waktu merapatkan saf. Dan janganlah kamu biarkan celah-celah yang kosong itu untuk syaitan. Barang siapa menghubungkan saf, maka Allah menghubungkannya dengan rahmatnya, dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah memutuskan daripada rahmat dan pertolongannya. Oleh itu dapat dilihat bahawa merapatkan saf ini merupakan suatu perkara yang dituntut dalam agama untuk melaksanakannya. Perkara ini juga diusulkan bagi mengelakkan persepsi negatif dan fitnah berhubung ketertiban dalam melakukan ibadat solat berjemaah. Saya berfikir bahawa amalan penjarakan saf ini boleh dipersoalkan apabila pemohon menyatakan aktiviti sosial yang dibenarkan dengan ribuan penonton yang memasuki stadium bola sepak dalam skop isu terkini.
Tujuan saya mencadangkan perapatan soft ini adalah demi kemuliaan dan kesucian agama Islam daripada berterusan menjadi bahan sindiran dan fitnah oleh sesetengah pihak. Seterusnya, ia juga melihat kepada penularan wabak COVID-19 ini yang berkemungkinan besar akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat pada masa akan datang. Ia diibaratkan kita perlu membiasakan diri untuk hidup bersama wabak dan tidak mustahil untuk kita meneruskan kehidupan seperti biasa dengan kebersamaan antara satu sama lain. Akhir kata, saya ingin mohon untuk pertimbangkan hujahan ini terutamanya bagi kawasan zon hijau seperti yang telah dimaklumkan oleh pemohon. Saya juga berharap dengan sewajarnya agar kita dapat membenarkan semula perapatan soft ketika solat berjemaah. Wallahu a'lam. Okey, maaf Datuk Mufti, izinkan saya mencelah sedikit. Jadi berdasarkan apa yang telah diajukan oleh Dr. Widat tadi, pada pihak saya sendiri sebenarnya saya sangat bersetujulah dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Widat. Lagi satu, sebenarnya boleh dikatakan purata masyarakat Malaysia yang telah mendapatkan second dose vaksin adalah lebih 90% lah. Dan menurut pandangan KKM pada awal-awal program vaksinasi dulu pun, vaksin ni dia dapat meningkatkan tahap imuniti tubuh badan seseorang dan mengurangkan kadar jangkitan kepada orang lain. Jadi ibaratnya kat sini, kalaulah jemaah tu telah lengkap vaksinasi, mengapa masih perlu untuk kita menjarakkan soft? Dan satu lagi kita dapati telah ada pihak berkuasa telah membuat kelonggaran untuk rakyat Malaysia pergi melancong dan sebagainya kepada yang telah lengkap vaksinasi ni. Sedangkan dalam isu solat ni kita dapati masih sekarang sangat ketat SOP-nya dikawal. Jadi saya sekadar menyuarakan suara masyarakat lah, khususnya di Putrajaya ni sendiri berkenaan isu ni. Dan soalan saya kepada ahli jawatan kuasa fatwa sekalian, sebenarnya dalam isu menjarakkan soft ni, ada ke mana-mana fatwa negara lain yang kita boleh jadikan contoh dalam situasi pandemik kita pada hari ini, khususnya berkenaan isu soft solat ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih kepada Dr. Widat dan Ustazah Nasuha di atas pandangan yang dinyatakan sebentar tadi. Saya sangat mengambil berat tentang apa yang diperkata tadi mengenai pandangan untuk merapatkan soft kembali. Tetapi perkara itu adalah memang benar. Ia dapat mengembalikan momentum dakwah Islam yang seiring dengan perkembangan semasa. Ditambah lagi negara kita ni akan berada di fasa endemik yang mana wabak ini dikira sebagai penyakit biasa seperti denggi dan sebagainya. Akan tapi sebagai masyarakat lah perlu juga kita sentiasa berhati-hati dengan persekitaran yang boleh mendedahkan kepada jangkitan wabak COVID-19 ini. Seperti mengelakkan diri berada di tempat orang ramai, kerap membasuh tangan dan sebagainya. Dan kita sebagai institusi fatwa juga perlu dan mesti mengeluarkan hukum yang sewajarnya yang tidak menyalahi hukum syariat. Dan dalam masa yang sama, kita perlu mengambil kira masalah bagi masyarakat awam, insyaAllah. Baiklah, untuk meneruskan mini muzakarah kita ini, saya menjemput Ustazah Alia selaku pegawai buhus yang mana beliau telah menjalankan kajian ke atas fatwa dan manuskrip serta meneliti kesesuaiannya mengikut keadaan semasa dan masalah umat Islam. Bagi menjawab soalan yang diajukan oleh Ustazah Nasuha, serta dapat mengulas sedikit sebanyak mengenai permasalahan ini. Sekaligus dapat mengemukakan beberapa fatwa yang terdahulu dari badan-badan berautoriti dunia bagi menyokong kenyataan penjarakan soft perlu dilakukan demi menjaga kemaslahatan semua pihaklah. Dipersilakan Ustazah.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Mufti dan juga Ustazah Nasuha atas persoalan itu. Okey, jadi bercakap saya di sini selaku penolong pegawai hal ehwal Islam untuk mengulas sedikit sebanyak mengenai permasalahan ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahawa pemohon hendak merapatkan saf bagi salat berjemaah di masjid. Akan tetapi sebenarnya bagi saya hal ini tidak menjadi satu permasalahan kerana di luar masjid sekalipun kita perlu menjaga jarak untuk kita mengelakkan daripada berlakunya penularan kes COVID-19 semakin berluasa, walaupun memanglah ada pihak yang tidak mengikuti saranan KKM. Tapi sebagai orang Islam, wajarlah kita untuk sentiasa mengikuti perkara yang baik serta menghindari perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan. Jadi di sini saya akan mengeluarkan beberapa fatwa daripada badan-badan berautoriti dunia bagi menyokong kenyataan bahawa penjarakan saf itu perlu dilakukan demi menjaga kemaslahatan semua pihak. Jadi yang pertama adalah fatwa dari Dar Al-Ifta Al-Misriyah yang mana dalam fatwa ini telah difatwakan bahawa tiada halangan terhadap penjarakan saf yang berlaku antara mereka yang ingin melaksanakan solat secara berjemaah dengan kadar jarak iaitu 1 meter ataupun lebih daripada setiap sudut itu. Kerana hal ini adalah untuk mengelakkan diri kita daripada wabak dan juga menjadi langkah untuk mengekang penularan wabak penyakit yang berjangkit. Jadi solat berjemaah dalam bentuk penjarakan itu adalah saf dan sama sekali tidak terkeluar daripada objektif untuk merapatkan saf. Dari sudut para jemaah pula, ia masih selari kedudukannya dalam satu saf yang sama yang mana mereka tidak mendahului ataupun terkehadapan antara satu sama lain di dalam saf tersebut. Jadi yang kedua pula adalah fatwa daripada Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah Al-Azhar yang mana dalam fatwa ini telah difatwakan bahawa hukum solat dengan adanya penjarakan saf itu adalah sah tanpa makruh kerana hukum makruh itu akan terangkat berdasarkan mazhab jumhur disebabkan adanya keuzuran yang muktabar sebagai langkah berwaspada dan juga berjaga-jaga daripada penularan wabak. Jadi apabila terangkatnya hukum makruh itu, maka pahalanya adalah sempurna. Dan selain itu juga tujuannya juga adalah bukan untuk menyelisihi sunnah dalam tata cara saf jemaah. Akan tetapi perkara ini merupakan satu keadaan yang mana ia dikecualikan disebabkan oleh satu keadaan yang mendatang dan akan kembali seperti biasa iaitu kepada hukum asalnya apabila keadaan tersebut telah hilang ataupun tenang. Okey. Jadi yang terakhir, yang ketiga yang boleh saya sampaikan mengenai fatwa Kesatuan Ulama Dunia iaitu Kesatuan Ulama Islam Sedunia yang mana fatwa itu telah berkata bahawa menjarakkan saf di antara para jemaah adalah bukan satu kesalahan kerana ia dianggap sebagai perkara yang selamat untuk menjaga kesihatan kita mengikut pendapat mereka yang lain walaupun pada dasarnya menjarakkan saf itu sebenarnya sebelum wabak adalah makruh kan. Jadi akan tetapi hukum makruh itu telah digugurkan kerana apabila ada keperluan ataupun keadaan yang terpaksa maka hukum itu akan gugur bagi seorang mukallaf. Jadi saya rasa kesimpulan yang dapat kita simpulkan apabila kita mendengar daripada fatwa-fatwa dari badan berautoriti dunia di sini bahawa penjarakan saf itu bukanlah satu perkara yang salah untuk kita lakukan kerana sebaiknya perkara itu perlulah dikekalkan dahulu buat masa sekarang walaupun kawasan kita sudah berada pada zon hijau. Jadi saya rasa itu saja yang boleh saya sampaikan untuk menyokong bahawa kita perlu menjarakkan saf. Jadi wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Alia selaku pegawai buhus di atas carian-carian fatwa dari badan-badan berautoriti dunia bagi menyokong kenyataan bahawa penjarakan saf perlu dilakukan demi menjaga kemaslahatan semua pihak. Maka dengan itu saya dapat simpulkan bahawa fatwa-fatwa dari badan-badan berautoriti dunia rata-rata bersetuju dengan penjarakan saf ketika solat berjemaah di masjid dan didapati tidak ada
pencanggahan hukum hakam yang berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ini. Yang kita bincangkan pada hari ini, maafkan saya. Jadi Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua AJK Fatwa yang terlibat di dalam sesi muzakarah pada kali ini. Jadi saya nak tanyalah, adakah semua bersetuju untuk menyokong penjarakan solat berjemaah di masjid dan menolak permohonan untuk merapatkan saf? Saya menyokong untuk menjarakkan saf dan menolak permohonan untuk merapatkan saf. Saya juga menyokong untuk menjarakkan saf dan menolak permohonan untuk merapatkan saf. Ya, dengan melihat ulasan terhadap fatwa sebentar tadi, saya turut menyokong untuk kekalkan jarakkan saf dan menolak perapatan saf di Masjid Putrajaya buat masa ini. Okey, saya juga menyokong untuk menjarakkan saf ni. Akan tetapi pada pendapat saya, Datuk Mufti, kita perlu mempertimbangkan isu untuk merapatkan saf ni juga suatu masa nanti. Mungkin kita perlu ambil masa dalam beberapa bulan lagi untuk kita buat analisa. Kemudian kita boleh boleh buat muzakarah untuk kali yang seterusnya lah. Jadi itu saja daripada saya. Baik Ustazah Nasuha, saya kira cadangan daripada Ustazah sangat bernas dan kita akan mengambil masa dalam beberapa bulan lagi untuk mengikut keadaan semasa untuk mempertimbangkan jika terdapat beberapa perkara yang membolehkan untuk merapatkan saf. Sekiranya terdapat perkara yang membolehkan fatwa ini diubah suai, jadi kita akan melaksanakan sesi muzakarah fatwa ini lagi buat kali yang seterusnya, insyaAllah. Maka dengan ini, mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan yang dilakukan pada 24 Jamadil Akhir 1443 Hijrah bersamaan 28 Januari 2022 telah bersetuju permohonan untuk merapatkan saf bagi Masjid Putrajaya adalah ditolak. Jadi sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua AJK Fatwa yang terlibat dalam muzakarah ini berkenaan isu merapatkan kembali saf solat berjemaah di masjid ketika wabak COVID-19. Walaupun terdapat perbezaan seperti Dr. Muaidah sebentar tadi dengan Dr. Widat, tetapi tidak mengapa kerana ia merupakan salah satu usaha ataupun ikhtiar untuk kita mencari dan mencapai satu resolusi dalam penentuan hukum. Jadi sebagai penutup, marilah sama-sama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap keputusan yang kita buat pada sesi muzakarah fatwa pada kali ini. Jadi kita tutup majlis kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiruhu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yawma alqaka fih. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yattaba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi untuk setiausaha Ustazah Nabilah Syahira, selepas ini bolehlah buat memo atau surat rasmi bagi Encik Faris, bagi pihak Encik Faris berkenaan keputusan muzakarah yang kita putuskan hari ini. Boleh Ustazah? Boleh, insyaAllah Datuk Mufti. InsyaAllah. Baiklah, jadi oleh itu kita tutup sesi muzakarah kita pada hari ini dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.